Okey, sebelum ni kita bincang discrete random variables. Sekarang ni kita nak bincang continuous. So ingat balik perkataan continuous tu merujuk kepada nilai yang macam mana. Okey. Biasanya continuous ni dia akan merujuk kepada interval. Contoh, katakan saya ada x between 2 and 3. Ini contoh. Okey, maksud dia kalau continuous ni maksud dia semua nilai antara 2 dan 3 termasuklah decimal number, okay, 2.25 macam-macam lah 2, 1/4 macam tu lah, dan seterusnya sampailah 2.9. Okay, jadi kalau kita buat number line 2 sampai 3, kita mesti start dengan open interval sampailah close interval sampai 3. Okay, itu maksud dia continuous. Maksud dia daripada 2 sampai 3 tu termasuklah decimal number. Dia bukan nilai yang tepat. Okey, kemudian untuk continuous ni dia ada juga PDF, tetapi dipanggil probability density function. Probability density function. Kalau sebelum ni kalau discrete kita panggil dia PDF juga, tapi D itu merujuk kepada distribution. Kamu boleh tengok balik nota sebelum ni. Kalau discrete PDF tu maksud dia probability distribution function. Tapi kalau dalam continuous, probability density function. Jadi dia punya istilah tu berbeza di sini lah. Okey. Singkatan ni sama, PDF. Okey, kemudian yang ini kita akan gunakan untuk mencari constant. Kalau kita jumpa soalan, kita nak mencari constant. Jadi kita boleh integrate daripada negatif infinity sampai infinity, samakan dengan 1. Okay. Kalau discrete kita guna summation. Kalau continuous kita guna integration. Okey. Okey, itu contoh dia. Integration kita dah belajar. Okey, jadi kalau kita jumpa soalan find the probability x between A and B, maka kita mesti guna integration start from A to B, kemudian fx respect to dx respect to x. Okey, maknanya kita akan gunakan integration lah. Continuous ni mesti guna integration. Okey, kemudian kalau kita jumpa soalan, kadang-kadang soalan ni dia macam-macam bentuk. Ada yang kiri kanan ada equal, ada yang sebelah kiri je ada equal, sebelah kanan je ada equal, ataupun dia dua tak ada equal. Untuk continuous nilai dia sama. Kita sentiasa gunakan integration start from A to B. Jadi kalau continuous, kita tak kisah sama ada sama dengan ke ataupun tak ada, dia punya kaedah dia sama je. Kita akan gunakan integration start from A to B fx respect to x. Okay. Kalau discrete kena jaga-jaga. Okay. Kalau discrete sama ada sama dengan ataupun tak ada, jawapan dia akan berbeza. Okay. Untuk continue sama. So bila kita buat pengiraan tu kita boleh abaikan ada sama dengan ke tak ada. Okey, kemudian contoh kita lihat soalan 17. Okey, soalan 17, kadang-kadang kita akan jumpa soalan diberi fx, diberi function fx, kemudian kita nak show that the function is the probability density function. Tapi soalan ni dia tak bagi tahu pun ini adalah soalan continuous. Maka kalau kita refer kepada istilah ni, bila gunakan density function, maksudnya ini adalah soalan continuous. Okay. Kalau soalan menggunakan probability distribution function, itu adalah discrete. Okay. Jadi kalau kita nak show, kita integrate semua function yang ada tu, kemudian kita akan samakan dengan 1. Kita nak show dapat tak 1. Jadi kalau untuk kat sini, kalau dari segi kaedah dia, kita integrate step from negative infinity sampai infinity. Tapi function kita daripada 1 sampai 2 je. Jadi tak payah kita integrate semua, kita fokuskan kepada yang ada function saja. Start from 1 to 2. Okey. Kita cuba integrate, kita nak tunjukkan adakah kita akan dapat sama dengan 1. Okey. So ingat baliklah integration ni. Ingat integration ni kuasa akan bertambah 1. So 3/7 kuasa akan bertambah 1 bahagi dengan kuasa yang baru. Kemudian substitute with x start from 1 to 2. Okay, so ingat balik. Ini kalau saya simplify ni, ini boleh cancel 1/7.
So kita boleh gunakan x cube over 7. So kita ganti nilai yang di atas dulu. So kita akan dapat 8/7 tolak dengan ganti nilai 1. 1/7. Maka kita akan dapat nilai dia sama dengan 1. Okay? Jadi kalau kita nak show the function is the probability density function, jadi kita cuba integrate semua function yang ada tu adakah sama dengan 1. Maka terus kesimpulan, therefore fx is the probability density function. Okay, jadi kita gunakan cara macam tu je. Integrate semua function yang ada tu, pastikan tunjukkan sama dengan 1. Okey tak? Boleh faham yang ni? Boleh kan? Faham, sir. Okey, kemudian untuk soalan B pula. Okay, soalan B, kita nak mencari probability x less than 3/2. Kalau kita nak lihat dari segi number lain dia, function kita bermula daripada 1 sampai 2 dan function kita ni, saya buat lakaran ni, function kita cuma ada satu je, iaitu 3/7 x kuasa 2. Okey, sekarang ni kita nak mencari x less than 3/2. 3/2 tu maksudnya 1.5 lah. Maksudnya kita nak mencari yang ni. Kita nak mencari 3/2. Maksudnya kita nak mencari ni less than. Okey. Maksud dia sepatutnya dia akan less than sampailah ke kiri ni, negative infinity. Tapi kita punya function dia sampai sini je. Kita punya function. Jadi kalau kita nak mencari jawapan dia, kita terus equals to start from 1 to 3/2. Function kita 3/7 x cube respect to x. Okay. Kalau dari segi kaedah, kita akan integrate start from negative infinity. Negative infinity sampailah 3/2. Okay. Tapi disebabkan satu ke kiri itu tak ada function. Function tak ada, jadi tak payah kita integrate start from negative infinity. Kita ambil daripada 1 sampailah 3/2. Okay. Kemudian kita kira lah, integrate sama macam tadi, 3/7 kuasa akan bertambah 1. Okey, sorry. Ini kita punya function kita ni sebenarnya x kuasa 2. Okey, jadi kita akan, bila kita nak mencari probability x less than 3/2, terus kita akan integrate step from 1 to 3/2, kemudian function kita yang asal. Kemudian kita integrate, kuasa akan bertambah 1, kuasa 3/3. Kemudian ganti nilai daripada 1 sampailah 3/2. Okey, so kita permudahkan lagi. Ini sebenarnya perkan dengan 7, kemudian ganti 3/2. Dan 1. Okey, jadi yang pertama gantikan dulu dengan nilai 3/2. 3/2 kuasa 3. So saya buat terus 27/8. Perkan dengan 7. Okey, ini gantian yang pertama. Kemudian subtract tu gantian dengan nilai 1. So 1/7. Okey, ini nanti kamu kira jawapan dia adalah 19/56. 18. Okay, kadang-kadang kita diberi function fx. Fx equals to kx cube for x between 0 and 4. Okay. Kemudian kita lihat soalan yang pertama, kita nak mencari constant. Okay, kita nak mencari constant. Kalau nak mencari constant, untuk continuous, kita mesti gunakan integration. Jadi saya akan buat integrate. Sepatutnya kita punya formula asal dia adalah integrate negative infinity to infinity. Tapi function kita ni hanya 0 hingga 4. Jadi tak payah kita ambil semua. Ambil je 0 to 4. Function dia adalah kx cube. Dan pastikan mesti samakan dengan 1. Kita integrate, samakan dengan 1. Okay, sama juga kita akan integrate, kuasa akan bertambah 1. Bahagi kuasa yang baru, kemudian substitute 0 and 4 equals to 1. Ganti dengan 4. So gunalah kalkulator.
4 kuasa 4. 4 kuasa 4 berapa? 256. Okey. 256 K. K ni saya tak keluar lah. Per 4. Ganti dengan 0. Okey. Maka kita akan dapat sama dengan 1. Okey, so kita permudahkan, dapatlah K sama dengan 1 per 64. Okey. So dia punya kaedah dia nak cari constant, integrate mesti samakan dengan 1. Kalau discrete, kita jumlahkan. Kita gunakan summation equals to 1. Okey. Kemudian soalan B pula. Okey, soalan B. Soalan B ni kalau kita refer kepada number line, kalau kita refer pada number line, function kita ni daripada 0 sampai 4. Okey, daripada 0 ni sampailah 4. Function kita adalah kx kuasa 3. Ataupun saya boleh ambil 1 per 64 kx kuasa 3. Bukan kx, x kuasa 3. Okey, sekarang ni kalau kita nak jawab soalan B ni, kita nak integrate daripada 1 sampai 3. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini 1 hingga 3. Maknanya kita akan gunakan function yang sama. Function yang sama. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita integrate lah. Probability x between 1 and 3. So terus saya buat integration 1 to 3. Function dia adalah 1 per 64. X kuasa 3 dx. Okay. So kita integrate. Kalau kita integrate, kalau nak mudah ni 1 per 64 ni letak kat luar. Okay. So x kuasa 4 per 4. Gantikan 1 dan 3. Bermula daripada 3. So 1 per 64 ganti dengan 3. So 3 kuasa 4. 3 kuasa 4. 81. Okey, 81. Kemudian tolak dengan ganti dengan 1. Okey, nanti kamu selesai ni. Sepatutnya mesti dapat 5 per 16. Okey tak? Setakat ni ada nak tanya untuk yang B ni? Ada yang tak faham? Okey, boleh? Tak ada, sir. Tak ada. Okey, tak ada, saya teruskan. Soalan C pula. Okey, untuk soalan C, biasanya kalau kita nak mudah ni, kita buat lakaran je ni. Untuk soalan C, saya buat number line 0 to 4. Kemudian function kita adalah sini. Sampai sini. Function kita adalah 1 per 64 x kuasa 3. Okey, sekarang ni kita nak mencari bermula daripada 2. Katakan kat sini lah. Bermula daripada 2. Maksud dia ini open interval tapi dia ke kanan. Sepatutnya saya akan terus lah. Sampailah positive infinity. Masalahnya positive infinity tu mana ada function. Kita berhenti sampai 4 je. Kita berhenti sampai 4 je. Okey, jadi kita gunalah function yang ni. Sama dengan function yang asal. Jadi kalau saya nak kira yang C ni, mudah je. Probability x more than 2. Terus equals to start from 2 to 4. Berhenti pada 4. Function kita 1 per 64. X kuasa 3 dx. Sama juga kita akan integrate. Seeloknya keluarkan 1 per 64. Integrate x kuasa 3. Kuasa akan bertambah 1. Bahagi dengan kuasa yang baru. 2 sampai 4. Dan pastikan mesti ganti dengan nilai yang di atas. Okay, so saya akan dapat 1 per 64. X kuasa 4. Sama dengan tadi lah, 4 kuasa 4. 4 kuasa 4, 256. So, 256. Nantilah 256 per 4. Kemudian ganti dengan 2 pula. 2 kuasa 4. Dapatlah 16. Okey, nanti kamu cek. Sepatutnya jawapan dia 15 per 16. Okey. Jadi untuk soalan continuous ni kita hanya gunakan integration je. Selesai 15 per 16.
Kemudian untuk soalan D pula. Okay, kalau kita lihat untuk soalan D, dia bermula daripada 4 sampailah infinity. Masalahnya 4 sampai infinity ni mana ada function. Okay? Jadi tak payah buat. Terus equals to 0. Okay? Sebab kalau kita nak ikutkan, kita akan buat yang D ni. Sepatutnya saya akan buat integration start from 4 to infinity. Masalahnya function dia tak ada. Terus jawapan dia adalah 0. Okay? So yang ni mudah. Okay, ini sama juga continuous random variable. Kalau katakan dia tak sebut continuous, maka lihat dia punya istilah PDF dia. Dia menggunakan distribution ke ataupun density function. Kalau density function, maka itu adalah continuous. Kemudian nak mencari constant, sama macam tadi lah. Kita akan integrate. Okay, untuk yang di sini, kita punya function kena pecah dua. Maksudnya saya akan buat integration start from 0 to 2. Kemudian kx plus 1. Itu yang range yang pertama. Range yang kedua saya sambung lagi. Plus integration start from 2 to 3. Function dia adalah 2k dx. Dan samakan dengan 1. Okay? Maknanya jangan kita integrate 0 to 3. Tak boleh. Kita kena pecah. Sebab function dia berbeza. Okay? Kemudian kita integrate. Ini kalau nak senang ni, k ni keluarkan. Okay, katakan saya keluarkan k. Integrate x. Dapatlah x kuasa 2 per 2. Integrate 1. Dapatlah x. Kemudian substitute x equal to 0 and 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Sama juga kita ada k. Ni kalau ada k ni, 2k ni kita boleh keluarkan. 2k. Kemudian integrate dx dapat x. So saya gantikan dengan 23. Dan mesti samakan dengan 1. Kemudian saya teruskan lagi. Kita gantikan nilai yang pertama 2. So 4 per 2 2 lah. So 2 tambah 2. Kemudian saya substitute dengan nilai 0. So 0 lah. Yang ini pun sama. Kalau kita nak keluarkan 2k ni pun boleh. Gantikan dengan 3. Kemudian gantikan dengan 2. So ini kena hati-hati dia ni. Okay, jangan salah integrate. Dan kamu proses. Ini kalau saya permudahkan dapatlah 4k. Ini akan dapat 2k sama dengan 1. Proses, akhirnya k itu mesti 1 per 6. Sepatutnya k itu 1 per 6. Yes. Okey, macam tu. Jadi kadang-kadang soalan, dia beri function tapi kita ada 3 function. Okey, 3 function. So kita kena lihatlah bagaimana cara nak cari constant. Okey tak ni? Boleh kan? Okey. Okay. Okay. Kadang-kadang soalan dia suruh sketch the graph. Jadi kamu kena ingatlah bagaimana cara nak sketch the graph. Okey. Jadi tadi kita dah ada nilai k, gantikan. So kita lukis graf berdasarkan yang ni. Berdasarkan ni. Jadi kalau kita lihat range yang pertama, 0 to 2, range yang pertama. Ini adalah graf linear. Okey, graf linear. Jadi kalau kita nak senang, saya buat dulu ni. Fx yang pertama 1 per 6 x tambah 1. Jadi kalau kita nak mudah, refer kepada range dia. Range yang pertama x equal to 0. So saya akan dapat f0. Gantikan ni dapat 1 per 6. So kita plotkanlah 1 per 6. Settle. Kemudian dia punya range yang terakhir tu 2. X sama dengan 2. So gantilah f2. Sama dengan ni 2, 3 per 6 sama dengan 1 per 2 ataupun 3 per 6. Itu yang dapat 3 per 6. Dan pastikan mesti buat straight line. Itu untuk function untuk range yang pertama. Untuk range yang kedua, dia tak ada x. Maka graf kita y sama dengan 1 per 3. So kita ambil y sama dengan 1 per 3, buat straight line. Horizontal line. Tapi kita akan ambil 2 sampailah 3. Kemudian yang lain tu adalah otherwise.
So ini tak payah. Maka inilah kita punya graf. Okay. So kalau soalan jumpa ni, sketch the probability density function, dia bergantung kepada graf. Kadang-kadang graf linear, kadang-kadang graf constant, kadang-kadang graf cubic, kadang-kadang graf kuadratik. So ingat baliklah bagaimana cara melukis. Soalan C pula, kita nak mencari probability X between 1.5 and 2.5. Okey, jadi kalau kita nak mencari probability X di antara 1.5 kemudian 2.5. Okey, kalau kita nak mudah, kita buat lakaran. Okey, katakan saya buat number line. Kalau kita lihat function kita ni daripada 0 sampai 2, kemudian sambung dengan 3. Jadi untuk function yang pertama sampai 2, maka kita gunakan yang tadi 1/6 X tambah 1. Kemudian daripada 2 sampai 3, function kita adalah 2K. 2K ataupun 2 darab 1/6. Okey, 2 darab 1/6, 1/3 lah. 1/3. Itu function yang kedua. Okey, kemudian kita nak mencari, okey, kita lihat kat sini. Kita nak mencari 1.5. Okey, 1.5 mungkin di sini ni. Ini 1.5. Sampai 2.5. 2.5. Maksud dia, kita kena pecah. 1.5 sampai 2, kita gunakan function yang ni, yang pertama. 2 sehingga 2.5 gunakan function yang kedua. Okey? So macam tu. Itu yang kita kena buat lakaran tu, supaya kita senang nampak. Okey. So kita akan buat integration 1.5. Saya tak boleh buat integration 1.5 sampai 2.5 sebab dia melibatkan dua function yang berbeza. So kita ambil dulu 1.5 sampai 2. 1.5 sampai 2, kita gunakan function yang pertama. 1/6 X tambah 1. Kemudian kita akan tambah dengan sambung balik 2 sampai 2.5. 2 sampai 2.5. Kita gunakan function yang kedua, iaitu 1/3. 1/3 dx. Okey, sama dengan, okey, kita integrate. Kalau nak mudah, 1/6 ni letak kat luar. Integrate X, dapat X kuasa 2/2. Integrate 1, dapat X. Kemudian gantikan nilai 1.5 dan 2. Function yang kedua, integrate 1/3 dx, dapatlah 1/3 X. Ganti dengan 2.5 N2. Kemudian selesaikan. Okey, so hati-hati ni. Banyak sangat nombor ni. So ganti dengan 2, dapat 4/2. So saya akan ambil 2 tambah 2. Ganti dengan 1.5. Jadi kita akan ambil 1.5 kuasa 2/2. Okey, 1.5 kuasa 2/2. Kurungan tambah dengan 1.5. Ini untuk function yang pertama. Untuk function yang kedua, sama juga, gantikan X dengan 2.5. So 2.5/3. Ganti dengan 2 pula. So 2/3. Okey, nanti kamu selesaikan ni. Kamu selesaikan, C sepatutnya kamu akan dapat 0.396. Untuk yang D ni, kalau kita buat number line, saya buat number line ni, kita punya function tadi 0, 2 and 3. Kalau 0 to 2, function kita adalah 1/6 X tambah 1. Kemudian function yang kedua, 2 sampai 3, function kita adalah 2 darab 1/6. Okey, kemudian kita punya soalan, kita nak mencari 1.8. Okey, kita nak mencari 1.8. Di sini ni. 1.8. Greater than 1.8. Maksud dia akan merentas dua kawasan juga ni.
dia akan merentah dua kawasan. Okey, jadi kita akan pecahkan. So D probability X more than 1.8. So saya akan ambil start from 1.8. Saya tak boleh terus sampai 3 sebab dia melibatkan dua function. So saya berhenti dulu sampai 2 function yang pertama, 1/6 X tambah 1 dx. Kemudian sambung lagi function yang kedua, 2 sampai 3 gunakan 1/3 dx. Jadi sama dengan yang tadi, cuma kita punya range tu berbeza. Okey, ini kaedah yang biasalah. Okey, 1.8. Okey, nanti kamu integrate lah. Kamu integrate, kamu akan dapat jawapan. Okey, ni saya bagi jawapan 0.43 sepatutnya. Ni kamu selesai nanti dapat 0.43. Ni cara yang pertama lah. Okey, kalau katakan saya buat cara yang kedua, second method, saya lebih suka cara yang kedua ni. Okey, kita boleh gunakan probability X more than 1.8. Saya ambil 1 minus. Bila saya ambil 1 minus, maka more than dia akan jadi less than. Not equals, dia akan jadi equal 1.8. Okey, jadi kalau saya guna cara yang kedua, dia lagi mudah. Dia akan melibatkan hanya satu function saja. Yang ini je. Function yang pertama je. Jadi lebih mudah guna cara yang kedua. Okey. So nanti kamu pilihlah mana yang rasa sesuai. Okey, kalau yang ni maksud dia saya akan integrate start from 0 to 1.8 je. Tapi kita gunakan function yang pertama. 1/6 X tambah 1 dx. Cara ni lagi mudah. Sebab dia tak melibatkan dua fungsi. Okey, nanti kamu integrate proses, hari ni nanti kamu akan dapat jawapan 0.43 juga. Okey tak? Jadi pilihlah. Kalau nak guna cara biasa, kita kena pecah 2, 1.8 sampai 2. Kemudian tambah dengan 2 sehingga 3. Cuma kita kena integrate 2 kali. Okey, soalan berikutnya. Kita lihat cumulative lah. Bagaimana kita nak mencari cumulative distribution function? Okey, jadi kalau kita refer kepada discrete. Kalau kita refer kepada discrete. Kalau kita refer kepada discrete, kita punya formula cumulative tu yang itulah. Fx equals to probability x less than or equals to x. Tetapi dalam continuous, kita akan gunakan integration. Start from negative infinity sampailah x. Kita akan gunakan integration. Okey. So ingat dalam continuous ini tak kisah sama ada sama dengan ke tak ada, kita akan sentiasa gunakan FB tolak FA. Kalau discrete, dia ada banyak pecahan dia. Tapi kalau continuous, tak kisah apa jenis soalan, kanan tolak kiri. Okey. Kita lihat median pun sama. Kalau dalam discrete kita gunakan sama ada FM. Kalau dalam script kita gunakan ni, FM equals to 0.5. Tapi kalau dalam continuous, boleh guna yang pertama ni, ataupun kita boleh gunakan integration less than M. Samakan dengan 0.5. Okay. Soalan 20. Okey, sama juga kalau kita nak mencari show that A equals to 2/3. Maksud dia, kita nak tunjukkan nilai constant ataupun kita nak mencari constant. Maka kita akan mesti gunakan semua integration ni samakan dengan 1. So kita akan ambil yang pertama. Saya akan ambil integration start from 0 to 2, constant kita A dx. Tambahkan dengan integration 2 sampai 5. Function kita adalah A, ada pula absolute value pula. Ini kita punya yang asal ni. Ini yang asal. Okey. Tu yang asal lah. Okey.
Kemudian 2 sampai 5. Okey, 2 sampai 5. Untuk yang di sini kena hati-hati lah ni. Untuk yang ni. Sebab absolute value of x minus 3 ni dia ada dua function. Yang pertama sama ada ambil positif ataupun ambil yang negatif. Tetapi yang ini untuk greater than 3, yang ini untuk less than 3. Okey. Jadi kalau kita buat number line, sempadan 3. Kalau more than, maka saya akan gunakan x minus 3. Kalau less than, kita akan gunakan negatif x minus 3. Okey, ini asalnya sama dengan 1 ni. Okey, jadi untuk yang 2 sampai 5. Jadi kena hati-hati kita nak integrate 2 sampai 5. 2 sampai 5. Okey, jadi dia melibatkan dua function. So nanti hati-hati ni kalau ada absolute value, jangan terus kita integrate, kita kekalkan absolute value ni. Kena hilangkan. Jadi yang pertama ni tak ada masalah lah. Yang ni kita integrate terus. So ax kemudian ganti dengan nilai 0 to 2. Okey, 0 to 2. Okey, kemudian tambahkan dengan untuk yang di sini. Yang ini tak boleh buat terus. Ni kamu kena pecahkan ni. Saya pecahkan. Yang pertama 2 sampai 3. Function yang kita pilih adalah negatif. So saya akan ambil negatif x minus 3. Kemudian function yang kedua saya kena ambil 3 sampai 5. Yang ini saya akan ambil positif. So yang ni kena hati-hati ni. Okey, samakan dengan 1. Kemudian kamu proses sampailah kita dapat nilai A itu mesti dapat 2/9. Okey tak ni? Ni panjang cerita ni. Ni kamu selesai. Sampailah kamu akan dapat A itu sama dengan 2/9. Kalau kita nak mencari probability x between 0 and 3. Okey, sama juga kalau kita tak nampak, kita buatlah, kita buat ni. Okey, number line. Jadi kalau kita ambil 0, kita ada 0 to 5. Function yang pertama A 2/9. Okey, yang ini 2/9. 1. Kemudian 2 sampai 5. Okey, 2 sampai 5. Gunakan function 2/9. Kemudian kita ada absolute value x tolak 3. Kita nak 0 sampai 3. Kita nak 0 sampai 3. Maka kita mesti pecah kepada 2. Okey. Jadi sama macam tadi lah. So kita akan ambil integration start from 0 to 2, gunakan function yang pertama. Selesai. Sambung semula dengan 2 sampai 3. Function yang kedua 2/9. Kemudian absolute value x minus 3. Okey, yang ini pun kita kena hati-hatilah. Okey, 2 sampai 3. Maksudnya less than 3. Okey. Jadi saya selesaikan ni. Ni saya integrate 2/9x. Gantikan 0 and 2. Okey, kemudian ini sepatutnya saya kena pecah ni. Kena pecah yang tadi. Modulus of x minus 3 dia ada 2. Sama ada nak ambil positif ataupun negatif. Sekarang ni kita nak kurang daripada 3. Maka kita ambil function yang di bawah. Ni ambil function di bawah. So ambil negatif ni. So saya akan ambil negatif. Jadi saya akan ambil 2/9. Kita integrate ambil negatif. Negatif. So x kuasa 2/2 tolak 3x. Gantikan dengan 2, 3. Okey, nanti kamu selesaikan ni. Nanti kamu cek lah jawapan dia. Untuk yang B ni jawapan dia
Ya, untuk yang B. Kalau kat sini B ni jawapan dia 5/9. Okey, nanti kamu semaklah. 5/9. Okey tak? 5/9. Gitu. Okey ke? Okey, nanti kamu cek lah. Okey, kemudian untuk yang C pula. Okey, untuk soalan C, dia ada absolute value. Ini kita kena selesaikan dulu. Absolute value x minus 3 less than 2. Okey. Yang ini kita boleh tukar kepada x minus 3 less than 2. Satu lagi more than negative 2. Kalau less than kita boleh cantumkan. Kemudian saya nak x di tengah. Semua ni kita kena tambah 3. Tambah 3 dapat 1. Tambah 3 habis. Tambah 3 5. Maka soalan ni probability absolute value of x minus 3 less than 2. Kita tukar kepada probability x more than 1 and 5. Okey. Kemudian cara sama je tadi. Kalau kita nak ambil 1, kita kena pecah lah. 1 kalau tak nampak, buat lakaran number lain. Ni 1 sehingga 2. 1 sehingga 2, function yang pertama 2/9. Okey, tambah dengan, sepatutnya saya kena sambung dengan 2 sampai 5. 2 sampai 5. 2/9. Kemudian absolute value of x minus 3. dx. Okey, cuma yang ini kena pecah lagi ni. Sebab absolute value of x minus 3. Ini kena hati-hati ni. X minus 3 ni dia ada 2. Nak ambil positif ke nak ambil negatif? Ada 2. Yang ni ambil more than. Okey. Ni saya tunjuk dia punya cara je. So yang ini kalau nak integrate, saya buat terus ya. 2/9x gantikan dengan 1 2. Betul. Tambah dengan, okey, yang ini kena pecah 2. 2 sampai 3. Yang ini kita kena pecah 2. Sebab sempadan kita 3. Yang kita ada ni adalah 2. 2 sampai 5. Okey, jadi kita ada 2 function ni yang kita gunakan ni. Okey, jadi function yang pertama saya kena ambil less than 3. So ambil negatif ni. Maka kalau kita nak integrate, saya kena ambil negatif. Boleh ke ni? Saya akan ambil negatif 2/9. Okey tak ni? Kemudian integrate x kuasa 2/2 tolak 3x. Ini untuk 2 sampai 3. Sambung lagi. Sambung dengan 2 sampai 5. Bukan 2 sampai 5, 3 sampai 5. 3 sehingga 5. Saya akan ambil more than 3. So kita ambil lah 2/9. Kemudian ambil yang ni positif. So x kuasa 2/2 tolak 3x. Gantikan daripada 3 sampai 5. Okey. So ada banyak lagi dah tu. Okey, nanti kamu selesaikanlah 7/9. Nanti kamu cubalah. Jawapan dia 7/9. Mode ni, ingat ya, mode ni kita akan refer kepada pilih probability yang paling tinggi. So kita akan try and error lah, tengok mana yang paling tinggi. Okay. So gantikan. Jawapan dia adalah, saya bagi tahu jawapan dia. Jawapan dia adalah 5. Maksudnya kita kena tunjukkan yang boleh menghasilkan nilai integration yang paling tinggi. So mode. So gantikan 5. 5 tu akan menghasilkan nilai yang paling tinggi. Okay, kita dah beri satu function fx sama dengan 1/8x. Kemudian kita punya range x between 0 and 4. Soalan yang pertama, find the cumulative distribution function. So bagaimana cara kita dapatkan cumulative? Okey, untuk dapatkan cumulative, yang pertama kita buat number line dulu. Saya buat number line. Saya buat number line, katakan ni. Okey, sekarang ni
kita punya sempadan kita 0 and 4. Okay. Maka kita mesti pertimbangkan ada 3 kawasan. 3 kawasan. Maksudnya bila kita nak mencari kumulatif, pecahkan kepada 3 kawasan. Jadi yang pertama kita ambil kira x less than 0. Itu yang pertama. Okay. Biasanya kalau less than 0 ni, function dia memang tak adalah less than 0. So letak 0. Kemudian kita ambil function yang kedua, x between 0 and 4. 0 and 4. Ni kita boleh refer kepada ni lah. So kita akan ambil, kita perlu integrate. Sepatutnya saya akan integrate 0 to 4 sepatutnya. Okay? Sepatutnya saya akan integrate 0 to 4. Tetapi kita nak function. Soalan nak function. Nak function. Jadi kita jangan integrate 0 to 4. Yang last ni kita tukar kepada x. Yang last ni. Tapi function tu kita gunakan yang ni, 1/8 ni. So 1/8 x dx. So kita integrate, gantikan dengan, saya integrate dulu. So x kuasa 2/16, gantikan 0 and x. Kalau gantikan x, maka function tu tak berubah. Kemudian tolakkan dengan gantian 0. Subtract to 0. Maka dapatlah function untuk range yang kedua. Okey, kemudian kita punya kawasan yang ketiga ni, more than 4. X more than 4. Okey, yang simbol sama dengan ni, kita akan buat salah satu. Katakan kalau sini saya dah buat sama dengan, yang ni tak payah. Kalau katakan yang kedua ni kamu tak buat sama dengan, yang ni perlu ada sama dengan. Jadi cara penulisan equal tu tak kisah. Yang penting jangan buat dua-dua sama dengan. Okey? So ini tak kisah. Okey, kemudian yang ini sepatutnya kita akan ambil fx. Fx kita akan integrate daripada sebelum, daripada awal lagi. Kita punya function kita 0 to 4. Daripada awal lagi, 1/8x dx. Tambahkan dengan integrate 4 sampai infinity. Sekarang kalau 4 sampai infinity, infinity tu yang terakhir. Jadi yang terakhir tu letak x. Itu dia punya kaedah dia. Function dia tak ada. Okey, yang ini kalau kita integrate, saya akan dapat 1/8 x kuasa 2/16. Okey, yang ini 0. So tak payah buat. Ini kalau kita gantikan ni, mesti dapat nilai 1. Biasanya bermula daripada 0, berakhir dengan 1. Okey tak ni? Boleh faham ke? Jadi step yang pertama, kita lihat kita punya sempadan ada berapa. Sempadan kita ada 0 and 4. Maksud dia, bila ada 2 sempadan, kita akan ada 3 kawasan. So, bila kita nak mencari kumulatif, pertimbangkan 3 kawasan. Okey. Kemudian, pastikan akhir sekali tulis jawapan dalam bentuk yang ni lah. Dalam bentuk, tulis balik. Kita akan ambil jawapan dalam bentuk fx sama dengan, buat dalam bentuk function. Ni 0, yang ni kita akan ambil 1 x per 2/16. Yang ni adalah 1. Yang ni 4x less than 0, x between 0 and 4. Kemudian yang ni x more than 4. Jadi pastikan jawapan akhir mesti tulis macam ni. Okey, kemudian saya teruskan lagi. Kadang-kadang soalan dia dah minta sketch the graph. Okey, kalau sketch the graph dia bergantung kepada function. Ini function kita tadi. Okey, function kita. So yang pertama less than 0. So dia punya y dia equal to 0. Okey, y equal to 0. Macam itulah. Kemudian yang kedua antara 0 to 4, dia mesti bentuk parabola ataupun quadratic function. Dia bentuk senyum. Sepatutnya kena buat senyum ni. Senyum. Nak tahu berapa nilai dia, ganti dengan 0. So saya akan dapat 0.
Ganti dengan 4, kita akan dapat 1. So, mesti bentuk senyum. Bentuk curve. Jangan buat straight line. Buat straight line salah. Kemudian, bila untuk x more than 4, kita punya fx kita adalah sama dengan 1. Maka inilah kita punya function. Okey tak ni? Boleh faham ke? Ini adalah fx. Okey tak? Macam ni. Okey, kita teruskan sikit lagi. Okey, yang ini pun sama. Ini sama dengan kaedah tadi. Kalau saya ambil sini, 0 to 4, function kita adalah 1 je, 1/8 x. Maka kalau saya nak mencari integrate daripada 2 sampai 3, yang di tengah-tengah ni. Jadi senanglah. 2 sampai 3. Menggunakan satu function je. So, kita terus. Integrate. Start from 2 to 3. Gunakan function yang pertama je. Okay, ini nanti kamu selesaikan ni. X kuasa 2/16. 2, 3. Gantikan dengan nilai 3. So, 9/16. Tolak dengan 4/16. So, dapatlah 5/16. 5/16. Okey, kita nak cari median. Okay, kalau kita nak mencari median, kita boleh refer kepada kumulatif. Sebab nak cari median ni, dia punya syarat dia, kita ambil fm equals to 0.5. Yang ini kita gunakan function kumulatif tadi. Function kumulatif. Kalau kita refer balik function kumulatif, function dia adalah 1/16. 1/16. X tu ganti dengan M. Kuasa 2, samakan dengan setengah. Ataupun 1/2 pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tekan 0.5. Kemudian M ni, kalau ikutkan pengiraan, dia mesti ada plus minus. Plus minus 2.82. Ni kalau kamu kira nanti, kita buat square root, mesti ada plus minus. Tetapi kita lihat, function yang ni, median ni, dia range dia adalah di antara 0 to 4. M tu berada di sini. Maka pastikan jawapan dia mesti berada dalam range 0 hingga 4. Jadi kalau kita gunakan range yang ni, maka jawapan akhir kita mesti ambil nilai positif 2.82. Okey, kemudian kita dah ada kumulatif. Okey, kita dah ada kumulatif. Kita nak mencari probability X between 2 and 3. Kita refer kepada nota tadi. Yang ini kita akan buat F3 subtract to F2. Kalau discrete, kita kena pastikan sebelah kanan ni mesti ada sama dengan. Kalau discrete. Kalau continuous, tak kisah. Ada je dua sempadan, ambil kanan tolak kiri. Okay, kemudian kita refer kepada cumulative distribution function tadi. Kita lihat, bila X sama dengan 3, kita gunakan second interval. Maksudnya kita gunakan function X kuasa 2/16. So, kita gunakan tu. X kuasa 2/16. 3 kuasa 2/16. Kemudian, X sama dengan 2. Sama juga. X sama dengan 2 berada pada second interval. So, gantikan 2 kuasa 2/16. Okay, nanti kamu kira ni. Kita akan dapat 5/16. Okay tak ni? Ni function tadi. Kamu rujuk kepada yang tadi. Fx sama dengan function tadi apa? X kuasa 2/16 untuk interval X between 0 and 4. Jadi 3 berada kat sini, yang 2 pun berada di sini. So, gunakan function yang sama. Itu yang dapat 3 kuasa 2/16 dengan 2 kuasa 2/16. Okey? Okey, soalan 22. Soalan 22 ni, sama juga, dia beri function tapi dia ada banyak ni. Okey? Dia ada banyak. Jadi kalau kita nak cari kumulatif, kita akan pertimbangkan ada banyak kawasan. Okey, yang pertama kita akan buat number line dulu. Okey, saya buat number line dulu. Okey, katakan saya buat di sini.
Okey, kita buat number line dulu. Okey, number line. Kita punya sempadan kita adalah -2. -2. Kemudian kita ada 0. Kemudian kita ada 2. Maka kawasan yang kita kena ambil kira ada 4. So banyak kerja sikit ni. Okay. Bila kita ada 3 sempadan, sempadan tu rujuk kepada range yang diberi ni. So ada 4 kawasan. Bermula daripada yang pertama, kita gunakan less than -2. Untuk less than -2, kita tak payah kira. Nilai dia mesti 0. Okay, nilai dia mesti 0. Selesai. Kemudian yang kedua. Okey, yang kedua, kalau katakan saya nak ikut je range ni. So, saya akan ambil X between -2 and 0. Kalau ikut kat sini, yang sama dengan tu sebelah kiri. Kalau tak nak pening kepala, ikut je soalan. So, kumulatif, kita akan integrate. Sepatutnya kita akan integrate daripada -2 sampailah 0. Sepatutnya. Sampailah 0. Tetapi, pastikan kita nak function. Yang last ni ganti X. So, saya akan buat X. Dan function kita adalah 3/16 X tambah 2 kuasa 2 respect to X. Okey, kemudian kamu integrate lah. Integrate 3/16. So, kena ingat balik lah bagaimana cara kita nak integrate. Saya terus buat X tambah 2. Kuasa akan bertambah 1. Bahagi dengan kuasa yang baru. Kemudian sebenarnya ada satu lagi. Kita akan differentiate in bracket, dapat 1. So, darab 1. Ini kalau ini ikutkan yang asal lah. Kemudian kita akan substitute -2 and X. Okay. Jadi yang pertama ni, yang kalau kita ganti X, salin je. Yang ni, salin je. Ni saya buat teruslah. Okay, akhir sekali nanti kamu akan dapat X tambah 2 kuasa 3/16. Okey, macam tu. Tak payah nak buat tambah C. Okey. Boleh? So, ganti yang ni. Kemudian tolakkan dengan gantian -2. Kalau saya masukkan -2, ni 0. So, tak payah kira. Okey, kemudian kawasan yang ketiga. Kita akan ambil X between 0 and 2. Kalau ikut soalan, yang equal ni sebelah kiri. Ikut je. Kemudian kumulatif. Sebabkan kita berada pada kawasan yang ketiga ni, jangan lupa kawasan yang kedua ni. Sepatutnya kita kena ambil kawasan yang pertama, tambah kawasan yang kedua, sampai kawasan yang ketiga. Tapi disebabkan yang pertama ni, nilai dia 0, so tak payah buat. Saya ambil yang kedua je. So, saya akan ambil. Sepatutnya saya akan ambil integration -2 sampai 0. Boleh tak? -2 sampai 0. Function dia adalah yang ni. 3/16 X tambah 2 kuasa 2 dx. Tambah dengan, baru kita ambil 0 to X. Okay. Kenapa kita kena ambil X? Sebab yang 2 ni adalah nombor yang terakhir. Ambil X. Function dia adalah yang ni, 3/16. 3/16 X tolak 2 kuasa 2 dx. Kemudian kita selesaikan. Okey, cuma kalau kita nak mudah, ni kaedah asal dia, kalau kita nak mudah, sebenarnya yang ni kita dah kira ni sebenarnya. Ni, sebenarnya kita dah kira masa yang ni. Okey. Maksud dia, yang ini, kita boleh gunakan gantian F0. Ini sepatutnya gunakan F0. Kita boleh gantikan dengan F0. 1 per, ni antara 0 dan 2. Okey. Ini sebenarnya, ini kita, kalau kita nak integrate macam biasa, sebenarnya benda ni kita dah buat di atas. Sepatutnya kamu gunakan F0 je. Okey tak ni?
Kenapa saya guna F0? Sebab tadi nilai ni sampai sini. So F0 F0. 0 tambah dengan 3/16. 3/16. X tolak 2 kuasa 2 dx. Yang F0 ni kita boleh ambil yang ni. Okey tak ni? Ini saya gantikan. Saya akan dapat, gantikan 0 kat sini. So kita akan ganti 0 tambah 2 kuasa 3/16. Kalau kita nak ambil yang asal ni, kita kena integrate. Lepas tu kena ganti nilai -2 dan 0. Lambat sikit lah. Kalau kita nak mudah, yang ni tak payah kira, ambil daripada sini. Tapi gantikan nilai 0. Jangan dengan 2. Ambil 0. Apa ni? Tambah dengan 3/16. Yang ni kita integrate, kuasa bertambah 1 bahagi kuasa yang baru. And then multiply by 1. 1 ni datang daripada differentiate in bracket. And then substitute with 0 and x. Okay, ni nanti kamu selesaikan ni. Sepatutnya akhir sekali kamu akan dapat x tolak 2 kuasa 2/16 tambah 1. Ada masalah kan? Kaedah asal dia yang ni. Kaedah asal. Tapi kalau kita nak mudah, sebenarnya yang ini kita dah kira. So kita boleh ambil function ni, tapi kita ganti dengan nilai 0. Itu lagi mudah. Kalau kita nak integrate, kita ingin integrate yang sebelah kanan ni. Okey tak? Ini baru kawasan yang ketiga. Kawasan yang keempat. Okey, kawasan yang keempat. Sepatutnya saya akan buat x more than 2. Pastikan buat sama dengan. Saya buat sama dengan sebab yang tadi tak ada sama dengan. So fx. Okey, kalau kita nak mudah, sebenarnya untuk yang pertama ni, sepatutnya saya akan integrate. Saya akan integrate. Sepatutnya kita akan buat macam ni. Sepatutnya kamu akan buat integrate -2 sampai 0. Kemudian tambah dengan 0 sampai 2. Tambah lagi sampai dah kawasan yang sekarang ni. Sepatutnya kita akan buat 3 kali integration. Tapi sebenarnya yang ini kita dah kira dah. So kita ganti dengan F2. Okey tak ni? Sama macam tadi lah ni. Ganti dengan F2. So saya akan buat F2 tambah dengan integration daripada 2 sampailah x. Sepatutnya sampai infinity. Tapi masalahnya more than tu mana ada function dx. Okey, jadi F2 ni kita ambil ganti kat sini. Ni. Ni kalau saya ganti kat sini, ni dia akan jadi nilai 1. Betul? So 1. Ini kalau saya integrate dapat 0. Biasanya yang terakhir mesti 1. Sebab kita jumlahkan probability daripada mula sampai hujung. Jumlah dia mesti 1. Okey, setakat ni ada masalah? Okey tak ni? Ada yang tak faham? Okey, ini saya galakkan guna yang ni. Jangan guna kaedah ni. Tidak, nanti kita akan buat 3 kali integration. Buang masa je. Sedangkan yang 2 ni kita dah kira. So saya ambil je function ni. Ni function ni. Saya ambil function ni. Saya ambil function ni untuk kita ganti di sini. Kenapa saya ambil F2? Sebab interval yang terakhir itu adalah 2. Okey? Boleh ke? Serius semua ni. Okey tak? Okey. Kemudian jawapan akhir pastikan sebab soalan nak function. Jadi kena senaraikan balik apa jawapan dia. Okey. Jadi kalau kita dah habis ni, kita akan tulis jawapan dia. Ini kalau tulis jawapan ni baru dapat J1. Kalau tak nanti markah jawapan hilang 1. Dan kita perhatikan salah satu mesti ada sama dengan. Dia tak boleh buat dua-dua sama dengan. Salah satu. Yang ini pun sama.
Boleh letak di mana-mana. Yang penting salah satu. Kalau tak nak fikir banyak sangat, ikut aja ni. So yang terakhir letak lebih besar dan sama dengan 2. Okey. Saya teruskan. Kadang-kadang soalan dia minta lukis graf yang asal dengan graf kumulatif. So graf yang asal ni yang ni lah. Kita tengok bentuk aja. Yang ini bentuk kuadratik dan senyum. Jadi bentuk dia mesti senyum lah. Mesti senyum. Yang ini positif ke negatif ni? Ini senyum ke masam? Okey, ini pun bentuk senyum juga Bentuk senyum juga. Okey, kemudian kita nak tahu bila kita ambil negatif 2, maka nilai dia 0. Betul lah 0. Selesai. Kalau ganti dengan 0, dapat 4 darab 3, 12 per 16. Ini berapa ni saya tak nampak ni. So kamu ganti bila X sama dengan 0, so 4 kali 3, 12. 12 per 16. So labelkan ni 12 per 16. 12 per 16 ataupun kita boleh kecilkan kepada 3 per 4. Ini 3 per 4. Okay. Atau nak guna 3 per 4 pun boleh. Kemudian untuk graf yang kedua, kalau ganti 0, so kita dapat 3 per 4 juga. Kalau ganti 2, dia akan dapat 0. Dan pastikan graf kita mesti bentuk senyum. Bentuk senyum. Itu graf yang asal. Graf yang kumulatif. Okey, untuk less than negative 2, memang tak ada graf. Ataupun kita buat horizontal line, boleh. Kemudian untuk second interval, ini graf kubik. Kita ingat balik lah graf kubik macam mana? Dia bentuk S. Dia bentuk S. Kalau ganti negatif 2, dapat 0. Selesai, 0. Kalau ganti 0, macam 1 per 2. Settle. Boleh ke ni? So saya akan buat. Sepatutnya kalau kita teruskan, dia akan bentuk S. Kemudian ganti 0 kat sini. Dapat 1 per 2 juga. Kemudian ganti dengan 2, kita akan dapat nilai dia adalah 1. Okay, ini 1. Kemudian kita akan buat panjang sini. Untuk more than 2. Yang ini tadi kita buat ke kiri. Nanti dalam exam dia akan ada graf linear, graf constant, graf kuadratik, graf kubik. Kalau nak segi lakaran graf, so kena rujuk balik semester yang pertama. Okey, soalan C. Okey, yang ini kita boleh rujuk kepada fx ataupun nak rujuk kepada kumulatif. Mana-mana pun boleh. Jadi kamu pilih mana yang sesuai lah. Okey, katakan saya nak guna kumulatif lah. Saya tunjuk dua cara lah. Kalau saya nak rujuk kepada fx yang asal ni, maka saya akan gunakan equals to integration daripada 1 sampailah 2. Okey, functionnya 3 per 16 X tolak 2 kuasa 2 dx. Okey, ni nanti kamu integrate. Sepatutnya dapat 1 per 16. Sepatutnya. Ni kamu kira ataupun kalau saya nak guna kumulatif. Kalau nak guna kumulatif, kita akan ambil probability X more than 1. Saya kena tukar dulu. 1 minus probability X less than or equals to 1. Bila kita gunakan 1 minus, maka yang ini akan bertukar. Greater than, opposite dia less than. Not equal, opposite dia equal. Saya tukar ni sebab dari segi takrifan, yang ini baru kita boleh tulis 1. Dan dari segi takrifan, ingat balik takrifan untuk kumulatif. Dia adalah probability X less than or equals to X. Takrifan yang asal. Jadi saya kena guna 1 tolak. Kemudian kita refer kepada cumulative function X sama dengan 1. X sama dengan 1, dia berada pada third interval. Kamu rujuk balik yang tadi. Merujuk kepada cumulative.
dia berada pada function yang ketiga. So, saya akan ambil 1 tolak. Kita gantikan dengan nilai 1. So, 1 tolak 2 kuasa 3 per 16. Kemudian tambah 1. Pastikan buat kurungan. Okay. Yang ini saya pilih function daripada kumulatif, pilih yang ketiga. Sebab nilai 1 tu berada pada third interval. Okay. So nanti dalam exam pilihlah kamu nak guna yang mana. Nak guna fx yang biasa ataupun nak guna kumulatif. Mana-mana pun boleh. Okey, kemudian kita nak mencari median. Okey, untuk mencari median, kita boleh gunakan daripada fx ataupun kita boleh gunakan daripada kumulatif. Find the median of fx. Ini sepatutnya median of, bukan fx, sepatutnya median of f kecil patutnya. Fx. Ini sepatutnya bukan f besar ni. Ini sepatutnya f kecil. Okey, jadi kita boleh pilih nak pilih the function ini ataupun nak guna daripada kumulatif. Okey. Kalau kita nak rujuk kepada sini, kita kena uji lah. Kalau saya ganti 0, kita kena uji. Kalau ganti 0, kita akan dapat 12 per 16. 12 per 16 berapa nilai dia? 12 per 16. Berapa? 0 point? Tadi 3 per 4 eh? 3 per 4, 0.75. Kalau saya ganti, saya uji Kalau saya ganti at x equal to 0, maka fx ni sama dengan 3 per 16 ganti dengan 0 tambah 2 kuasa 2. So, 12 per 16 sama dengan 0.75. Yang ini, dia lebih daripada 0.5. Jadi, kalau lebih daripada yang ni, maksud dia median tu berada pada sini. Median tu berada pada sini. Ni tu. Pada 0. M sama dengan 0. Betul tak? Okay, kemudian kalau betul berada kat sini, maka kita akan gunakan integration daripada negatif 2 sampailah M. Function dia 3 per 16 x tambah 2 kuasa 2 dx. So, kita akan integrate x tambah 2 kuasa 3 per 3. Gantikan nilai negatif 2 sampai M. So, saya akan ambil ganti M. Ni, jangan lupa nanti akhir sekali kita akan ambil gantikan M. So, M tambah 2 kuasa 3 per 16. Tolak dengan, ganti dengan negatif 2. 0. Samakan dengan 0.5. Ataupun 1 per 2. Ni kalau kita proses, M tu akhir nanti dapat 0. Okey tak? Jadi kalau kita jumpa function kita ni, ada dua function Jadi kita tak pasti sama ada median tu berada yang pertama atau yang kedua. Jadi kita kena mulakan dengan step yang pertama, kena uji dulu. Jangan ambil yang kedua, ambil 0. Kalau saya ganti 0, maksudnya maksimum untuk first interval ni adalah 0.75. Maka median mesti berada pada first interval. Kecuali kalau saya uji, nilai dia 0.4. Bila 0.4 less than 0.5, maka median tak boleh berada di sini. Dia mesti berada yang kedua. Untuk berada yang kedua tak payah uji. Kita uji untuk first interval je. Kalau kurang daripada 0.5, maka median tu berada di sini. Okey tak? Ini contoh kalau katakan saya bagi contoh. Katakan median tu, saya uji bila ganti F0, saya dapat 0.4. Ni contohnya ni. Less than 0. Okay. Bukan 0, less than 0.5. Maka median tu berada di sini. Yang merah ni. Ini kemungkinan. Kalau yang pertama tu kurang daripada 0.5. Maka cara cari median, kita kena ambil
negati 2 sampai 0. Function yang ni, yang pertama ni. Okey, kemudian kamu tambahkan dengan 0 to M. Function yang kedua. Samakan dengan 0.5. Yang saya buat merah ni andaian kalau yang pertama tu tak cukup 0.5. Maka kita akan pilih median tu berada yang kedua. Kalau pilih berada yang kedua, jangan lupa kita kena integrate negatif 2 sampai 0, kemudian tambah dengan 0 to M. Jadi dalam exam ada dua kemungkinan. Yang biasa kita belajar, dia akan ambil yang pertama sebagai median. Kadang-kadang dalam exam tu yang kedua tu sebagai median. Okey tak? Okey, ini cara yang pertama lah. Okey, ini cara yang kedua pula. Kalau cara yang kedua, saya nak guna kumulatif. Ini cara yang kedua ya. Ini second method ni. Nanti kamu pilih lah mana kamu nak. Okay. Yang cara kedua ni, saya nak gunakan kumulatif. Okey, kalau nak guna kumulatif, sama juga kita kena check dulu. Saya kena ganti dulu F0. Gunakan function yang kedua. Gantikan ke dalam X tambah 2 kuasa 3. Maksudnya 0 tambah 2 kuasa 3. Perkan dengan 16. 16. Kita lihat berapa nilai dia. Bila saya ganti 8 per 16, memang tepat sama dengan 1 per 2. Tepat sama dengan 1 per 2. Jadi tak payah kita nak kira, memang sah median. Median tu adalah 0. Terus baca. Kecuali kalau saya kira 3 per 4. Maka kena gantilah. Ini saya buat yang merah ni. Kalau katakan, ini kemungkinan. Bila saya ganti nilai 0, nilai yang kita dapat 3 per 4. Ini contoh je ni. 3 per 4. Maka nak cari median, gunakan function ni. So, gantikan X tu dengan M. M tambah 2 kuasa 3 per 16. Samakan dengan setengah. Maka kita akan ambil M tu berapa. Okey tak? Kalau saya uji F0, dapat 3 per 4. Lebih daripada 0.5. Jadi kita nak cari median tu mana? So kita ambil function ni, tapi yang X tu gantikan dengan M. So kita proses. Okey tak ni? Okay, macam tu. So ada dua kaedah. Okey, kita teruskan soalan 23 ya. Soalan 23. Kita dah beri a continuous random variable X has the following probability density function. Ini adalah soalan continuous dan kita dah beri dalam bentuk fx. Jadi yang pertama kita dapatkan kumulatif. So daripada fx kita nak dapatkan kumulatif untuk continuous random variable. Okey, jadi step yang pertama kita akan lihat kita punya interval. Okey, kita lihat semua interval yang ada bermula daripada nilai 2, kemudian nilai 3, 5 dan 6. Maksudnya kita ada 4 sempadan, maka kita akan pertimbangkan kawasan yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah kawasan yang kelima. Jadi kita akan kira satu persatu. So, bila ada 4 sempadan, maka kita akan ada 5 kawasan yang kita kena pertimbangkan. Okey, kita lihat. Untuk kawasan yang pertama, kita kena dapatkan X less than daripada sempadan yang pertama. Okey, kalau kita nak senaraikan, yang pertama adalah fx sama dengan 0. Maksudnya untuk nilai yang kurang daripada 2, kita punya function kita tak ada ya. Maka nilai kumulatif dia adalah yang kurang daripada 2, mana ada function, kita akan pilih function yang 0 ni. Maka kumulatif dia adalah 0. Jadi untuk jawapan yang pertama, first interval tu adalah 0. Kemudian untuk yang berikutnya, kita rujuk kepada soalan X di antara 2 dan 3. Okey. Jadi untuk yang berikutnya, disebabkan yang pertama ni tak ada sama dengan, yang kedua ni letak je sama dengan.
Okey, so kita nilaikan kumulatif sehingga 3. Sehingga 3. Sepatutnya kita akan integrate daripada 2 sehinggalah 3. Sepatutnya kita akan buat integrate 2 sehinggalah 3. Kalau kita buat 2 sehingga 3, maka kumulatif ni kita akan dapat satu nombor, constant. Kita tak nak nombor, kita nak function. Jadi, untuk setiap kali interval yang terakhir ni, kita gantikan dengan X. Kita tak ambil penulisan 3, kita ambil penulisan X. Supaya kita dapat jawapan function. Dan function yang kita kena pilih, 2 hingga 3 ni adalah X per 3 tolak dengan 2 per 3. Ini refer kepada first interval ni. Okay. Kemudian kita integrate. Kita selesaikan ni, kita akan dapat X kuasa 2 per 6 tolakkan dengan 2 per 3X. Ini kalau kita integrate daripada 2 sehingga X. Okay, jadi yang pertama kita gantikan function kita dengan X, maka kita akan dapat X kuasa 2 per 6 tolakkan dengan 2 per 3X. Okey, kemudian kalau kita ganti dengan 2, so kita akan dapat 4 per 6. So tambahkan dengan tolak, ini tolak 4 per 6. Kemudian gantikan dengan 2, so akan dapat negatif 4 per 6, 4 per 3. Ganti dengan 2, maka kita dapat 4 per 3. Okey. Ni kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat X kuasa 2 per 6. Kemudian kita akan dapat negatif 2 per 3X. Kemudian jumlah dia adalah 2 per 3. Ini maksudnya kita permudahkan ini. Untuk yang ketiga, kita kena pertimbangkan X di antara 3 dan 5. Untuk kawasan yang ketiga ni. Jadi, bila kita nak mencari kumulatif, walaupun kita berada pada kawasan yang ketiga, jangan lupa bila kumulatif kita kena jumlahkan daripada awal. Untuk yang pertama ni kita boleh abaikan sebab dia nilai dia 0. Tapi untuk yang kedua ni kita kena ambil 2 sampai 3. Jadi kita kena ambil 2 sampai 3. Function kita adalah X per 3 tolakkan dengan 2 per 3. Ini function untuk 2 hingga 3. Ini kita akan integrate penuh, kemudian tambahkan dengan, sekarang kita berada pada 3 hingga 5. Sepatutnya kita akan buat integration 3 sehingga 5. Tetapi disebabkan 5 ni sempadan terakhir, kita gantikan dengan X. So 3 sehingga X. Jadi setiap interval yang terakhir tu kita letak X. Okey, 3 hingga 5 ni function kita adalah 1 per 3 dx. Okey, jadi kita akan integrate. Ini akan dapat X kuasa 2 per 6 tolak dengan 2 per 3X. Okay. So kita gantikan nilai 2 dan 3. Kemudian yang ini pun kita integrate, dapat 1 per 3X. Gantikan dengan 3 dan X. Okey. Kemudian kita gantikan nilai 3. So kita akan dapat 3 kuasa 2, 9. So 9 per 6 tolakkan dengan, ganti dengan 3, so dapat 2. Seterusnya kita akan ganti dengan 2 pula, so 4 per 6. Kemudian ganti dengan 2, kita akan dapat negatif 4 per 3. 4 per 3. Okey. Kemudian tambahkan dengan, okey, gantian untuk yang di sini pula. Gantikan dengan X, maka kekal 1 per 3X. Ganti dengan 3, tolakkan dengan 3 per 3, 1. Okay. Jadi kalau kita permudahkan, maka kita akan dapat X per 3. X per 3. Yang lain-lain itu adalah nombor. Okay. Kalau kita jumlahkan, kita akan dapat negatif 5 per 6. Okay. Sekarang kita nak bincang kawasan yang keempat. Kawasan yang keempat itu adalah antara 5 dan 6. Kawasan keempat ni. Okay. 5 dan 6. Jadi kita akan ambil X di antara 5 dan 6. Jadi kalau kita nak mencari kumulatif, jangan lupa untuk sampai ke yang keempat ni, okay, untuk sampai yang keempat kita kena jumlahkan ni 1, 2 sampailah ke sini.
Jadi untuk yang awal ni kena ambil penuh 2 sehingga 3. Kemudian function kita adalah x per 3 tolak 2 per 3 dx. Itu function yang pertama. Kemudian kita tambahkan lagi function yang kedua 3 sehingga 5 1 per 3 dx. Sampailah sepatutnya kita akan integrate 5 sehingga 6. Tapi disebabkan 6 ni adalah interval kita yang terakhir, maka kita gunakan x. Tapi function tu kekal, kita ambil 2 tolak 1 per 3x dx. Okay. Kemudian kita akan integrate. Okay. Ini kalau kita integrate dapat x kuasa 2 per 6 tolakkan dengan 2 per 3x. Gantikan nilai 2 dan 3. Kemudian yang ni pun sama. Integrate ni dapat 1 per 3x gantikan dengan 3 sehingga 5. Kemudian seterusnya kita akan integrate 2x. So dapat 2x tolak yang ni x kuasa 2 per 6. Selepas kita integrate, gantikan 5 dan x. Kemudian kita gantikan nilai 3. Yang pertama dapat 3 kuasa 2 9 per 6 tolak dengan 3. So tolak 2 lah. Okey, ni yang pertama. Kemudian kita ambil gantian 2 pula. So 4 per 6. 4 per 6 ganti dengan 2. So tolak 4 per 3. Okey, habis. Kemudian untuk yang ni pula ganti dengan 5. So yang pertama 5 per 3. Yang kedua ganti dengan 3. So tolak 1. Yang ni pula yang pertama ganti dengan x. So kita akan dapat salin je. Dia sama. Kemudian kita akan gantikan dengan 5 pula. So 10 tolak 25 per 6. Okey. Maka kalau kita selesaikan ni, permudahkan, akhir sekali kita mesti dapat 2x tolak x kuasa 2 per 6 tolakkan dengan 5. Okey, sekarang kita nak selesaikan kawasan yang terakhir. Kawasan yang kelima adalah lebih besar daripada 6. So kita akan buat lebih besar dan sama dengan 6. Maka kalau kita nak jumlahkan kumulatif sehingga kawasan yang ke-6, maka jangan lupa yang pertama ni kita boleh abaikan. Kita bermula daripada kawasan yang kedua. So integrate 2 sampai 3 x per 3 tolak 2 per 3 dx. Kawasan yang pertama. Kemudian kita teruskan lagi kawasan yang ketiga, kena ambil penuh juga. 3 sehingga 5 1 per 3 dx. Kemudian kita teruskan lagi 5 sehingga 6. 5 sehingga 6 function kita 2 tolak 1 per 3x dx. Sehinggalah kawasan kita yang terakhir 6. Sepatutnya kita akan ambil 6 sehingga infinity. Tetapi infinity itu kita gantikan dengan x. Tapi function selepas 6 adalah 0. Okay. So kita integrate. Selesaikan ni. So ini akan dapat x kuasa 2 per 6 tolak 2 per 3x. Okay. Kemudian kita akan gantikan 2 sehingga 3. Kemudian integrate 1 per 3 dapat 1 per 3x gantikan dengan 3 hingga 5. Kemudian kita integrate yang ni dapat 2x tolak x kuasa 2 per 6. Gantikan dengan nilai 5 dan 6. 5 dan 6. Kemudian kita akan teruskan dengan integrate ni. Integrate ni kita akan dapat 0. So yang terakhir tu tak payah integrate sebab jawapan dia adalah 0. Okey, so kita gantikan nilai 3, dapatlah 9 per 6. Kemudian tolakkan dengan ganti 3, dapat tolak 2. Kemudian ganti dengan 2 pula. So 4 per 6. Kemudian tolak dengan 4 per 3. Okey, ini untuk yang pertama. Yang kedua ni saya teruskan lagi, ganti dengan 5. So 5 per 3 tolak dengan 1. Yang ini pun sama, kita gantikan dengan 6 dulu. So 6 kali 2 12 tolak dengan 36 bagi 6. So tolak 6. Kemudian ganti dengan 5 pula. Ganti dengan 5, so 10 tolak 25 per 6. Okey. So nanti kamu cek, biasanya jawapan dia mesti 1. Okey, untuk soalan B pula. Bila kita dah dapat kumulatif, jadi kalau dapatkan probability X between 2 and 3.5, terus kita akan ambil sama dengan, kita akan gunakan
kanan tolak kiri. Kita ambil kanan ni sebab takrifan untuk kumulatif. Kita lihat takrifan untuk kumulatif FK. FK ni maksudnya kita akan jumlahkan probability sehingga K. Dalam continuous sama ada sama dengan ataupun tak ada sama dengan, jawapan dia sama. Okey. Jadi maksud dia kita akan gunakan less than. So kalau kita refer kepada less than, maka start daripada 3.5 tolak dengan 2. Jadi kita boleh ambil bacaan F 3.5 tolak dengan F2. Okey. So 3.5 kita lihat 3.5 berada pada third interval. Maka gunakan function ni tapi gantikan X tu dengan 3.5. So saya akan gunakan 3.5 per dengan 3 tolak 5 per 6. Ini untuk F 3.5. Kemudian F2 kita lihat yang sama dengan 2. Yang sama dengan 2 adalah yang ni. Okey. So kita boleh ambil X, ambil function ni. So 4 per 6 tolak dengan 4 per 3 tambah 2 per 3. Okey. So kalau kita jumlahkan ni, okey, sepatutnya kita akan dapat 1 per 3. Okey. Untuk yang F2 ni, okey, untuk F2 ni sebenarnya kita boleh ambil daripada sini. Boleh juga. Okey. So kalau ni kita boleh gantikan dengan 0. Boleh? So F2 ni kita boleh ambil yang kedua ataupun yang pertama. Kalau nak senang ambil yang pertama, 0. So kita akan kira 3.5 per 3 tolak 5 per 6. Okey, itu untuk soalan B. Kemudian untuk soalan C pula. Okey, untuk soalan C, kita tahu bahawa takrifan untuk kumulatif dia mesti menggunakan probability X less than or equals to satu nilai. Less than. Kita menggunakan perkataan less than. Okey, maka saya tukar dulu. Kita boleh ambil 1 minus probability X. Ini kalau kita lawankan dia less than 5.5. Okey. Ini kalau kita guna satu tolak, maka kita akan ubah dua simbol ni. Greater than dia akan jadi less than, equal, not equal. Dan walaupun di sini tak ada sama dengan, maka kita boleh gunakan F5.5. Sama je. Sama ada sama dengan ataupun tak ada, sama je. Kita boleh gunakan F5.5. So kita akan ambil F5.5 berada di fourth interval. Maka ambil function ni gantikan dengan 5.5. So 5.5 kali 2. Okey, kita dapat 5.5 kali 2. So kita akan dapat 11. Saya ganti kat sini. Yang pertama 11. Yang kedua ambil 5.5 kuasa 2 per 6. Kemudian tolakkan dengan 5. Okey. Maka kalau kita selesaikan ni, sepatutnya kita akan dapat 1 per 24. Okey, saya nak teruskan. Dia sama macam discrete. Kadang-kadang kita dia beri cumulative distribution function. Kita nak tukar kepada probability density function. Disebabkan tadi kalau kita nak dapatkan cumulative mesti guna integration. Maka kalau dia terbalik kena gunakan differentiation. Okey. So soalan 24 ni mudah je. Okey, katakan saya nak buat find the probability density function. Density function. Okey, maka terus kita ikut je dia punya interval ni. Biasanya first interval ni kita cancel kan. Kalau nak mencari PDF, yang pertama ni cancel je. Okey, kemudian terus X between 0 and 3. Saya ambil Fx, kita differentiate daripada yang asal ni. So differentiate dapat 3x kuasa 2 per 27. Maka dapat x kuasa 2 per 9. Kemudian saya teruskan yang ni pula. Ini kalau saya differentiate, ini untuk x more than 3. Maka f kecil kita adalah differentiate 1 dapat 0. Okay. Kemudian bila kita nak tulis jawapan, kita tulis jawapan seperti yang di atas. Selesai. Jadi kalau kita nak mencari PDF daripada CDF untuk continuous, dia mudah je. Kita buang yang first interval ni, kita bermula daripada second interval, differentiate. So kita akan dapat jawapan. Kalau kita tak buang yang pertama, dia akan ada 2 0 kat sini. 2 0.
So 0 yang pertama ni pindah ke sini. Itu yang kita cancel. Okay. So yang ini mudah. Kemudian macam biasalah soalan suruh sketch the function fx. So kita lukis ni. Ini graf kita kuadratik. So lukislah kuadratik. So macam itulah. Bagaimana cara? Bentuk yang pertama kuadratik, senyum. Kemudian bila x sama dengan 0, x tu 0. Kemudian bila x sama dengan 3, nilai fx kita 1. So buat bentuk senyum. So 25 kita dah beri kumulatif, kemudian kita nak mencari constant. Kita nak mencari constant A and B. Okey, ini pun dalam exam selalu keluar ni. Kalau kita nak mencari constant daripada kumulatif, kita refer kepada sempadan. Contoh katakan kita nak mencari constant A ni. Cari yang ada A. Okey, yang ada A kat sini. So saya ambil sempadan ni. 0 yang di sini dengan di sini. Maka kalau saya ambil 0, maksudnya saya refer kepada x equals to 0. Kita ambil yang pertama ni. Yang pertama ni adalah 1/12. So 1/12. Kita ambil 2 plus 0. Equals to, saya ambil 0 yang ketiga ni pula. A tambah 0/6. Okey tak ni? Saya ambil sempadan 0. Ni. Cari sempadan yang ada A. Jangan ambil sempadan 4. Kalau ambil sempadan 4, nanti A ni bagaimana kita nak gabung dengan sini? Sebab dia ada B. So saya ambil sempadan 0. Jangan ambil sempadan negati 2. Kalau ambil sempadan negati 2, mana ada A? Kita nak mencari A. So gunakan x equal to 0. Ni kalau kamu selesaikan ni, ini dapat 1/6. A itu sama dengan 1/6. Betul tak? A 1/6. Okey tak? Ada jawapan? A 1/6. Soalan 25. Betul 1/6? Yes, betul 1/6. Okey, kemudian kita nak mencari B. Kita nak mencari B, kita gunakan sempadan 4. Sebab ataupun nak guna sempadan 6 pun boleh. Saya ambil sempadan 6. Kalau nak ambil 4, nanti dia ada gabung dengan A pula. Ambil yang mudah, sempadan 6. Katakan bila x sama dengan 6, maka saya akan ambil B tambah x tu 6/12 samakan dengan 1. So kita akan proses B itu sama dengan 1 tolak 1/2. Dapatlah jawapan dia 1/2. Okey, selesai. 1/2. Okey tak? Ini dalam exam dia keluar ni. So pastikan boleh buat. Kemudian soalan B, kita nak mencari find the probability density function. Ni. Ni maksud dia yang tadi, yang kita differentiate tadi. Okay. Saya teruskan ni, yang kita differentiate. So yang B ni, kalau kita nak mencari F, yang pertama ni buang. Ini buang. Terus saya ambil interval yang kedua. So saya akan dapat Fx equals to, ni kalau differentiate dapat apa? Ni habis. So 1/12. Betul tak? 1/12. Okay, kita akan differentiate dapat 1/12. Betul. Kemudian saya teruskan yang ketiga pula. Kalau yang ketiga, ni interval untuk negati 2 kurang daripada negati 2. Kita ambil daripada 0 Okay, kita ambil 0 less than or equals to x less than 4. Ini pun sama juga, fx kita differentiate daripada sini. Constant habis. Yang ini 1/6. Okay, dapat 1/6. Settle. Kemudian yang keempat. X di antara 4 dan 6. Yang ini adalah fx sama dengan differentiate b. Habis 0. Ini akan dapat 1/12. Okay, 1/12. Kemudian yang terakhir 4x more than or equals to 6. Maka fx equal to 0.
Maknanya mudah je. Kita abaikan yang pertama, buang yang pertama. Ni buang. Mulakan dengan second interval. Kemudian differentiate. Kemudian jangan lupa kita akan tulis balik jawapan dalam bentuk function. Okey, kemudian kita lihat soalan C. Okey, soalan C. Yang ini kita boleh pilih nak ambil daripada fx ataupun daripada kumulatif. Katakan saya ambil daripada kumulatif lah. Yang ini terus F5 tolak F3. Terus probability X kanan tolak kiri. So F5 subtract to F3. Tolak je. F5, 5 berada di sini. So gantikan. B tadi berapa? B tadi berapa? 1/2. Okay, so ganti ya. So 1/2, 1/2 tambah 5/12. Tolak dengan F3. F3 kita ambil yang ni. Yang ni. F3. So saya akan ambil A tadi berapa? 1/6. 1/6 tambah 3/6. Okay, ini nanti kamu kira C itu jawapan dia 1/4. Okey, kemudian yang terakhir kita nak mencari expectation and variance. Kalau dalam discrete kita akan gunakan summation. Kalau dalam continuous kita akan gunakan integration. Itu je beza dia. Yang lain-lain tu sama. Dari segi formula variance pun sama. Okey. Okey, ini sama dengan discrete. Kalau katakan kita nak mencari expectation of 3x minus 5. Kalau saya keluarkan 3 ni terus 3 kat depan. Kemudian expectation of negative 5. Dia akan dapat negative 5. Okey, dia punya peraturan dia. Kalau variance, saya keluarkan 3 ni, dia akan jadi 3/2. Variance of negative 5, 0. So ingat ni panduan ni. Okey. Kita lihat contoh 26. Okey, kita nak mencari expectation of x. So kita akan gunakan integration 2 sampai 5 x. Kalau sini x, sini pun x. Multiply by fx. Ni saya tulis formula yang asal. Kalau sini x²2, sini pun letak x²2. Okey, 2, 5 x. X darab dengan ni. So saya buat terus. Boleh ke ni? So saya akan dapat 2/7 x²2. Nak keluarkan 2/7 ni pun boleh. X²2 tolak x. Respect to x. Kemudian kita integrate. Kalau kita integrate, saya keluarkan 2/7. Integrate yang ni dapat x²3/3 tolak x²2/2. Gantikan dengan 2 dan 5. Nanti dalam exam kamu buat cara macam ni. Gantikan 5. 5/3. 125/3. Tolak dengan 25/2. Kemudian ganti pula dengan 2. 8/3. Tolak 4/2. So dalam exam nanti buat cara ni. Okay? Jangan detail sangat. Ni kalau kamu kira ni. Nanti kamu cari ni. Ni 57/7. Jadi yang B, C, D, B, C. B dan C itu tak payah kita nak guna integration. Gunakan nilai ni je. Okay, cara dia. Okay, untuk yang B ni. Gunakan nota saya tadi. Yang ni sama dengan expectation of X. Kemudian E1 ni maksud dia 1. So kita ambil nilai tadi 57/7. Kamu tambahkan dengan 1. Macam tu je. Tak payah guna integration. Sepatutnya kita akan dapat 64/7. Betul lah, 64/7. Kemudian untuk soalan yang C ni, sama juga expectation of 10 minus X. Ini kita akan dapat E10 ni maksud dia 10 lah. Subtract to expectation of X. So gantilah. 10 tolak 57/7. Ni kamu kira.
Sepatutnya 13/7. Perlu buat expectation of x squared. Mesti buat integration daripada 2 sampai 5. X kuasa 2. Darabkan dengan function ni. 2/7 X tolak 1. Okay. Ni kalau nak senang 2/7 keluarkan. Integrate 2 sampai 5. Saya darab terus. X kuasa 3 tolak X kuasa 2. Okay, kamu selesaikan ni. Gantikan, saya integrate dulu. X kuasa 4/4 tolak kuasa 3/3. Nanti kamu proses. Ganti dengan 5, kemudian ganti dengan 2. Untuk soalan E. Soalan E tak payah guna integration. Kita expand je. Expand je. Ni maksud dia saya akan ambil expectation of x squared plus 2x plus 4. Kita expand. Kemudian gunakan nota saya tadi. Okay, yang ini. Yang 2 ni keluarkan. Kemudian E4 kita ambil 4 je. So gantikan nilai yang kita ada tadi. EX kuasa 2 453/14 tambah dengan 2 darab expectation of X. Expectation of X berapa? 57/7. 57/7. Kemudian tambah 4. So jawapan akhir dia adalah per 14. Okey, sampai situ je. Kita lihat contoh 27. The probability density function of a continuous random variable x. Kita ada fx dengan 3 interval ya. Kita ada 3 interval dan kita nak mencari expectation of x. Jadi kalau kita lihat kepada formula asal kita adalah expectation of x, disebabkan ini adalah continuous, maka kita akan gunakan integration kemudian x multiply by fx dx. Ini formula kita yang asal lah. Dan kalau kita nak mencari expectation of x squared, maka kita akan gunakan x squared multiply by fx dx. Okey. Jadi kalau kita ada 3 interval, maka kita kena pecah ada 3 interval juga. So okey, kita lihat soalan yang pertama. So ex equals to, kita akan integrate. Kalau kita ada 3 interval, maka kita akan pecah 3 interval. Kemudian setiap function ni kita akan darabkan dengan x. So kita akan dapat x kuasa 2/3 dx. Kita akan integrate daripada 0 to 1. Kemudian kita teruskan lagi 1 to 3, kemudian 1/3x dx. Kemudian kita akan teruskan lagi untuk 3 hingga 4. Okey. Yang 1/3 ni kita boleh keluarkan. So yang dalam ni kita darabkan dengan x. So kita akan dapat 4x tolak x kuasa 2. Okey. Ni yang pertama. Kemudian kita akan integrate satu persatu. So yang ini akan dapat x kuasa 3/3. So kita akan dapat per 9. 0 to 1. Kemudian kita integrate yang ni dapat x kuasa 2/2 darab 3. 6. So kita gantikan 1/3 tambahkan dengan yang 1/3 ni kita boleh keluarkan. Kemudian kita integrate. So integrate ini x kuasa 2/2. So dapat 2x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 3/3. Kita gantikan nilai 3 hingga 4. Maka yang pertama tu ganti dengan 1. So 1/9 subtract to 0. Kemudian gantikan dengan 3, 9/6 tolak dengan gantian 1, 1/6. Kemudian kita teruskan 1/3 ni kita keluarkan. Gantikan dengan 4. So 4 kali 2, 4 kali 2, 4 kuasa 2, 16 kali 2, 32. So 32 tolakkan dengan 4 kuasa 3, 64/3. Kemudian kita gantikan pula dengan 3. Kalau ganti 3, 9 kali 2, 18. Tolak dengan 27/3. Okey, so kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat nilai dia adalah 2. Juga kalau kita nak mencari EX kuasa 2, maka kita akan kuasa 2 darabkan dengan X kuasa 2 setiap function. Maka kita akan integrate daripada 0 to 1, kemudian darab X kuasa 2. So akan dapat X kuasa 3/3. Kemudian kita teruskan dengan integrate 1 to 3.
multiply by x squared. So 1 over 3 x squared dx. Okey, kemudian tambahkan dengan integrate daripada 3 hingga 4, kita boleh ambil 1/3 dan dalam kurungan ni kita darabkan dengan x kuasa 2. So dapat 4x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 3. Okey. Jadi kalau kita dapatkan expectation of x squared, setiap function ni mesti darabkan dengan x kuasa 2. Kemudian kita integrate, kita akan dapat x kuasa 4/12. Gantikan 0 to 1. Kemudian kita akan dapatkan integrate ni kuasa 3/3. So akan dapat kuasa 3/9. Gantikan dengan 1/3. Kemudian tambahkan dengan 1/3 ni kita boleh keluarkan. Okey, integrate yang ni dapat 4x kuasa 3/3. 4x kuasa 3/3 tolak dengan x kuasa 4/4. Kita integrate dan ganti nilai 3 dan 4. So kalau kita ganti nilai 1, so dapat 1/12, subtract to 0. Kemudian kalau kita ganti dengan 3, 27 bagi 9, 3. So 3 tolak 1/9. Kemudian untuk yang ni, 1/3 ni saya keluarkan. Kita ganti dulu dengan nilai 4. So 4 kuasa 3, 4 kuasa 3 adalah 64. So darabkan dengan 4, kita akan dapat 256/3. 256/3. Ganti dengan 4 kuasa 4. Ataupun kita boleh ambil 4 kuasa 3. Kita akan dapat 64. Kemudian kita tolakkan dengan, gantikan dengan 3 kuasa 3, 27. Bagi 3, 9, 9 kali 4, 36. Tolakkan dengan 3 kuasa 4. 3 kuasa 4, 81. So kita akan ambil 81/4. Okey, jadi kita permudahkan ni. Sepatutnya kita akan dapat jawapan dia adalah 29/6. 9/6. Ya, kalau kita nak mencari variance of x, maka kita akan gunakan formula expectation of x squared subtract to mean. Subtract to mean kuasa 2. Okey, so kita dua maklumat ni kita dah ada. Yang pertama tadi adalah nilai dia adalah 29/6. 29/6. Yang ini kita pun dah ada ni, ini adalah 2. So kita akan ambil 2 kuasa 2. Jadi kalau kita nak dapatkan variance, so variance of x, kita ikut je formula ni, ax squared, tadi kita dah kira 29/6, subtract to mean 2 kuasa 2. Okey. So kita akan dapat 5/6. 5/6. Jadi kalau kita semak 29/6 tolakkan dengan 4. So dapat 5/6. Kemudian kalau kita nak mencari variance of 1 minus 2x, jadi kita terus gunakan properties dia. Kalau variance of constant 0, variance of negative 2, maka kita akan ambil negative 2 squared multiply by variance of x. So terus kita akan ambil 4 darabkan dengan variance tadi, 5/6. Okey, maka kita akan dapat jawapan dia adalah, ni boleh cancel ni 2, jadi 10/3. 10/3. Okey, sama juga. Walaupun soalan kita nak mencari variance of x, maka kita perlu dapatkan dulu expectation of x berapa. Kemudian kita perlu dapatkan expectation of x squared. Sama dengan kaedah yang tadi. Jadi yang pertama kita dapatkan dulu ex. So kita akan dapat, okey, kita akan dapat integration untuk yang pertama, darabkan dengan x. Maka 4/3. So x tolak x kuasa 2. Respect to x, integrate daripada 0 to 1/2. Kemudian kita teruskan lagi second interval daripada 1/2 sehinggalah 1, dan yang ini akan jadi 4/3 x kuasa 2 sebab kita akan darabkan dengan x. Okey, kemudian kita akan integrate. So 4/3 ni kita keluarkan. Kita integrate x dapat x kuasa 2/2. Integrate x kuasa 2 dapat x kuasa 3/3. So gantikan nilai 0 to 1/2. Kemudian kita teruskan lagi, integrate yang ni 4/3. So ini x kuasa 3/3. Maka kita akan boleh tulis x kuasa 3/9 bila gabungkan dengan yang ni. So gantikan nilai 1/2 dan 1.
Okey, kemudian kita gantikan nilai 4 per 3. Okey, gantikan nilai setengah. So, kita akan dapat 1 per 4 bagi 2, dapat 1 per 8. Tolak dengan 1 per 8 bagi 3, jadi 1 per 24. Okey, kemudian yang nilai yang kedua, kalau ganti 0, dua-dua tu 0. Okey, selesai untuk yang ni. Kemudian yang ini ganti dengan 1, dapat 4 per 9. So, 4 per 9. Tolakkan dengan ganti dengan setengah. Okey, ganti dengan setengah, jadi 1 per 8. 1 per 8. Kemudian kita darabkan dengan 4 per 9. Maka kita dapat 1 per 18. Per 18. Ini selepas kita ganti setengah. Okey, ini kalau kita jumlahkan ni, maka kita akan dapat nilai itu adalah 1 per 2. Okey, 1 per 2. Untuk EX², setiap function tu kita akan darabkan dengan X kuasa 2. So, yang pertama integrate 0 to 1 over 2. Kemudian function ni kita akan darabkan dengan X kuasa 2. So, kita akan dapat X kuasa 2 tolak X kuasa 3. Darab je dengan X kuasa 2. Respect to X. Kemudian tambahkan dengan 1 over 2 to 1. Sama juga, yang ni akan darab dengan X kuasa 2. Maka kita akan dapat 4 per 3 X kuasa 3 respect to X. Okay. Kemudian kita akan integrate 4 per 3 ni kita keluarkan. Integrate kita akan dapat X kuasa 3 per 3 tolak dengan X kuasa 4 per 4. Kemudian gantikan nilai 0 and 1 over 2. Kemudian yang seterusnya kita akan integrate yang ni pula X kuasa 4 per 4. Maka kita akan dapat X kuasa 4 per 3. Gantikan nilai 1 per 2 dan 1. Okay. So, kita akan permudahkan ni. Gantikan nilai setengah. So, 1 per 8 bagi 3, 1 per 24. Kemudian, gantikan dengan 1 per 2. 1 per 2 kuasa 4 dapat 1 per 16. Akhirnya, kita akan dapat 1 per 64. Ganti dengan 0, so kita akan dapat 0. Untuk yang kedua ni pula, kita ganti dengan 1, so 1 per 3. Okey, kemudian kita gantikan dengan nilai 1, so dapat 1 per 3. Yang ini adalah tolak. Gantikan dengan nilai 1 per 2. So akan dapat tolak 1 per 48. Maka jawapan akhir kita adalah 25 per 72. Kalau kita rujuk kepada variance, formula dia adalah expectation of X² subtract to mean. Okey, mean kita adalah kuasa 2. So, kita gantikan nilai tadi. Okey, kita gantikan nilai tadi. Expectation of X² kita dah kira 25 per 72. Kemudian kita gantikan dengan mean. Mean tadi adalah 1 per 2. Kemudian kita akan gunakan kuasa 2. So, akhir sekali kita akan dapat jawapan dia adalah 7 per 72. Ini selepas kita permudahkan. Jadi untuk soalan yang kedua ni, kita nak mencari variance of 4x plus 1, kita guna je properties dia. Maka kalau kita ambil variance of 4x, maka kita akan ambil 4 squared variance of x. Variance of constant 0. So kita akan ambil 16 darabkan dengan variance x tadi, 7 per 72. Okey, ini kalau kita darabkan, kita akan dapat 14 per 9.